Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 April 2021 bersama dengan saya Nur Syah Mama Ami. Parti politik yang membantah proklamasi darurat tidak memandang berat penularan wabak COVID-19 yang telah merangkut banyak nyawa manusia. Kenyataan itu dibuat oleh Presiden Nepal Abdullah Hadi Awang hari ini. Dalam tulisannya di Facebook, Hadi turut berpandangan parti politik yang membantah darurat lebih teruk daripada golongan pelampau agama. Ini katanya memandangkan mangsa korban akibat COVID-19 lebih ramai daripada mangsa letupan bom. Hadi turut menambah kelompok itu bersembunyi di belakang alasan ekonomi dan keselamatan demi untuk kekal bermain politik. Sejak awal lagi pihak pembangkang dan beberapa parti kerajaan membantah pelaksanaan darurat dan menggesa kerajaan supaya kembali mengadakan sidang parlimen. Minggu lalu Yang di-Pertuan Agong memperkenankan jawatan kuasa penamatan proklamasi darurat menghadap baginda bagi menyerahkan memorandum membantah pelaksanaan darurat. Baik, sementara itu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan memberi jaminan sidang parlimen akan segera diadakan apabila tiba masa yang sesuai. Bagaimanapun katanya ia bergantung kepada nasihat dan pandangan pelbagai pihak, terutamanya daripada Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Beliau berkata demikian susulan gesaan berterusan daripada pelbagai pihak supaya sidang parlimen diadakan segera. Menurutnya, kerajaan sedar akan tanggungjawab keperlembagaan, namun keutamaan pada masa ini adalah usaha memastikan penularan wabak dapat dikawal sepenuhnya. Sementara itu, Taqiyuddin berkata semua pihak masih boleh menyalurkan sebarang pandangan kepada kerajaan melalui saluran yang dibenarkan semasa darurat berkuat kuasa. Presiden PKR Anwar Ibrahim hari ini membidas tindakan kerajaan susulan penangkapan aktivis Fahmi Reza dan Mukmin Nantang. Ketua Pembangkang itu menyifatkan tindakan penahanan itu sebagai usaha melampau menekan kebebasan bersuara dan berekspresi. Terdahulu Fahmi ditahan dan kemudian dibebaskan susulan karya grafik senarai lagu Spotify bertema cemburu yang didakwa menghina Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Nasib sama menimpa seorang aktivis Sabah, Mukmin Nantang, serta 6 rakannya yang terlibat dalam protes terhadap lanjutan PKPD di kawasan Muhibah Raya di Tawau. Kumpulan itu mendakwa penduduk kampung tidak diberi bantuan sewajarnya sepanjang penguatkuasaan PKPD di kawasan itu. Sementara itu, Anwar menegaskan kerajaan mesti segera menghentikan penggunaan akta-akta lapuk bagi menekan suara-suara kritikan dan pendapat yang berbeza. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang kami sertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Kita ke perkembangan vaksin COVID-19. Kementerian Kesihatan hari ini memberi jaminan vaksin AstraZeneca selamat dan berkesan terhadap rakyat Malaysia. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba. Kita akan gunakan kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas yang paling sesuai lah ya. Jadi kita ada banyak calon vaksin sekarang. Pfizer, kita ada Sinovac. Sinovac telah pun dapat kelulusan secara conditional approval oleh NPRA untuk fill and finish yang dikilangkan di negara kita. Pengumuman itu dibuat 3 hari selepas Malaysia menerima bekalan pertama vaksin itu melalui kemudahan COVAX. Sebelum ini terdapat keraguan terhadap vaksin itu susulan kes terpencil pembekuan darah dilaporkan di Eropah dan United Kingdom. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural.
It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, berita seterusnya. Pelajar berusia 17 tahun yang mendedahkan mengenai jenaka rogol yang didakwa dibuat seorang guru di sekolahnya, kini mendakwa telah menerima ancaman rogol dari rakan sekolah. Pelajar tersebut Ain Husniza Saiful Nizam turut memuat naik rakaman audio ancaman itu yang telah diubah suara bagi melindungi identiti rakannya. Terdahulu Ain mendakwa seorang guru lelaki membuat jenaka rogol semasa kelas pendidikan jasmani dan kesihatan ketika membincangkan topik gangguan seksual pada Jumaat lalu. Ain berkongsi perkara itu melalui platform media sosial TikTok yang kemudiannya disiarkan semula di Twitter. Perkara itu telah menimbulkan kemarahan yang meluas di media sosial. Ayahnya Saiful Nizam juga menyiarkan kenyataan di Facebook mengenai ancaman rogol yang diterima anak perempuannya dan telah membuat laporan polis mengenai perkara itu. Naib Presiden PKR Tian Chua menafikan telah menghadiri acara yang dianjurkan bersatu. Ini selepas gambar dan video memaparkannya hadir di majlis berbuka puasa bersama Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Edmund Santara tular di media sosial. Tian Chua turut dikritik beberapa pemimpin PKR memandangkan Santara merupakan salah seorang ahli parlimen yang mengikut timbalan Presiden PKR Azmin Ali keluar parti. Berdasarkan gambar, acara itu diadakan di Pusat Operasi Parlimen Batu dengan bendera bersatu turut dinaikkan. Gambar dan video itu dipercayai dimuat naik ke Facebook oleh S. Gobi Krishnan, Pegawai Penyelaras Perikatan Nasional Kawasan Batu. Ketika dihubungi, Tian Chua menjelaskan majlis itu bukan acara bersatu tetapi dianjurkan oleh Pertubuhan Pembangunan dan Kebajikan Masyarakat Batu Kuala Lumpur atau Pembakti yang menjemputnya sebagai bekas ahli Parlimen Batu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nosha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.